Zon. Apa tu? Viewer tu? View apa tu? Ha? View apa tu? Siling. Apa hal? Tak pakai baju ke tu? Ha? Pakai. Lepas tu. Gelap lah Zon. Nampak lah. Ha, ni nampak. Nampak. Kat mana ni? Kat rumah. Kat KL ke kat Johor? KL. Oh, KL. Hmm. Nampak je bang. Nampak Ah. Okey bang. Suara dengar? Ha? Dengar semua dengar. Okey. Macam mana first day puasa? Air nampak luar biasa tak? Air. Okey lah puasa. Kan? Puasa. First day biasa je bang, tak rasa sangat bang. Sama je lah puasa kan. Yelah, kita pun bulan biasa pun kita puasa lah bang, kita tak rasa apa lah bang kan. Oh, tu dia. Itu yang tahu. Macam awak dia lain kan. Tak pernah cerita buat amal. Bagus kan. Dah tak pernah bang, saya macam itu bang. Macam riak pula. Dia tu nak pergi mana tu? Luar kan. Nampak dengan phone je, ada buat online kahwin ke? Ada? Tak ada? Okey. Keluar. Ya sayang. Puasa lah. Okey, bagus. Alah. Anak bang? Anak. Apa orang anak bang? Kazizan. Alah. Abang rumah kat mana bang? Dia dekat Bangi. Oh dekat Bangi. Payah. Besar rumah bang? Tak adalah. Boleh lah. Mana Boleh mahu lah, pagar boleh emas tu? Pagar pun Mana? pergi buat dekat tu, habis jual tu. Saya. Tuan Abi ambil stand tu je. Lengur tangannya. Zaz, nak kat mana? Saya dia duduk Laman Glameri bang. Oh. Dah lama duduk situ Saya 4 tahun ke 3 tahun lebih kurang. Oh, okey. Rumah beli Boleh rumah lah. beli Rumah beli. Dulu saya duduk rumah ni, abang ingat tak rumah AF bang? Rumah AF dekat apa tu? Allah Akbar. Apa nama tempat tu? Dekat Mines Ni. Mines Wonderland. Bukan Mines Wonderland. Rumah Maestro dulu tu. Rumah Maestro? Dekat Bangsa. Dekat atas bukit tu apa? Ni bila? AF abang pun dah duduk situ. AF situ siapa duduk? Felix duduk situ. Rumah kondo tu. Dekat pantai dalam Pantai dalam, betul. Pantai Hill Park. Okey, Pantai Hill Park. Saya duduk situ lah dulu. Sekejap. Oh. Saya keluar Raja Lawak, saya duduk situ. Okey. Baru cakap sikit bang, tak tolak tu. Masa tu sewa rumah tu Sewa dia bang, bagi. mana ada duit zaman tu. Oh, tapi sekarang dah beli rumah kan? Adalah bang, sikit-sikit. Beli okey rumah-rumah tu. flat. Rumah-rumah yang mana mampu je bang. Kena beli tu. Adalah bang, boleh lah bang. Bagus. Tambah pula keadaan macam gini bang kan. Kita kena jimat-jimat ni, keadaan macam gini. Jangan duk syok-syok sangat, shopping ke membeli ke semua benda. Betul. Kita tak tahu ni sampai bila kita punya ekonomi ni kan. Betul. Kalau kata banyak-banyak link pun buat serabut juga. Baca link tu kata ekonomi makin merosot lah semua benda. So abang kena advise bang orang, peminat-peminat kita semua. Jangan banyak baca semua benda. Nanti takut tu lebih daripada apa yang berlaku. Lala sekali sebab semalam saya ada dengar orang bunuh diri dekat Singapura pun ada, dekat Malaysia pun ada. Ada bang. Kenapa dia bunuh diri? Stres. Oh, okey. Kalau anak-anak bising marah-marah anak semalam saya baca dalam group kawan-kawan saya dia kata anak kawan dia, anak jiran dia kata marah-marah semua benda. Keadaan sekarang tak boleh buat main lah. Jangan main-main lah. Betul. Betul. Tapi rasanya lama lagi ni PKP ni. Semalam dah sambung sampai 12 Mei kan. Kerajaan dah beritahu kan. PM kita beritahu semalam. Selagi kes tak habis kan. Yalah, tapi dia dah turun ni. Semalam 70 lebih. Sebelum tu 50, 57, lepas tu 70 lebih semalam.
Sebelum ni 500, 400. So sekarang ni dah makin turun. Tapi tak semestinya ataupun bermakna kita boleh keluar rumah suka hati bang kan. Betul, betul. Itu. So abang duduk Betul. rumah abang tak keluar, tak balik kampung lah? Mana boleh balik kampung? Tanya je, nak try bang. Nak tengok abang tak. Try. Itulah bang. Tapi abang ingat tak saya bang, masa abang saya mula-mula masuk Raja Lawak bang? Ingat lah, kenapa Masa dekat Maestro. Okey. Ingat tak? Masa tu, zaman tu. Tak ingat bang kan? Ingat. Apa tak ingat? Ingat? Ingat. Ingat. Sebab setengah hati dia lupa diri bang. Ada saja. Try. Masa tu saya tengok Mawi bang, saya terkejut bang. Cik, Mawi lah, alamak, Mawi lah. Memang terkejut lah bang. Saya jumpa kat Maestro. Masa tu Freddy. Freddy Fernandez. Freddy Fernandez. Saya jumpa, saya baru jadi AF kan. Baru jadi artis lah masa tu. Lepas tu, dah sign kontrak semua benda, pergi office. Lepas tu orang kata, naik atas doh, Mawi ada kat atas. Oh, terus saya naik bang. Saya jumpa Mawi, saya ingat Mawi macam mana. Bang, Mawi makan Maggi je masa tu bang. Makan. Uish, tu sempoi gila. Baik bang. Tu abang rezeki tak putus bang, abang sempoi daripada dulu sampai sekarang. Itu bang, abang kena share dengan orang. Betul. Dia bukan kita famous atau tak tau. Kita punya kehidupan harian tu happy bang kan? Benar bang kan? Ke macam mana? Sebab saya pernah tengok kisah Michael Jackson. Actually Michael Jackson dia kata dia famous dia kata, tetapi dia tak ada birthday. Birthday dia tak ada orang sebenarnya. Birthday dia tak boleh sambut macam orang, boleh lepak kat luar semua benda. Michael Jackson sedih sebenarnya kisah-kisah dia. Dia tak ada Christmas. Christmas dia tak boleh sambut macam orang. Nak main-main salji semua, lepak semua. Benda tu pun Allah bagi dia rezeki punya kat sini, Allah tarik kat sini. Sebab dia punya Michael Jackson ni populariti dia satu dunia kan. Betul. Jadi dia tak boleh keluar suka-suka hati. Bukan apa, pasal kalau dia keluar dia tak boleh jadi orang biasa lah berjalan tu. So tu yang kadang-kadang dia keluar pakai purdah. Semua orang kalau orang tahu cerita dia lah. Dia tutup muka dia apa semua kalau dia keluar. Jadi orang tak perasan dia kan. Tak tahu macam Zizan sekarang mungkin dapat benda tu kot dekat Malaysia kan. Saya kena handle lah bang. Kena pandai handle lah benda tu. Kadang-kadang kita rindu nak hidup macam nak relax semua benda kan. Tapi yelah ada setengah time tu boleh, ada setengah time tu tak boleh. Tapi kalau kata kawasan rumah ni saya dah biasakan keluar semua benda. Tapi ada juga Zizan duduk sini dah 4 tahun dah. Zizan duduk sini ke? Weh Zizan lah. Lepas tu kecoh. Tapi saya layan. Maknanya sebenarnya cara kita layan orang tu macam mana? Artis ni kan. Kalau kita layan dia macam as a peminat, dia akan jadi dia jadi peminat. Tapi kalau kita layan sempoi, dia pun feedback dengan sempoi. Sekali boleh lepak kat kedai tu, relax kan. Tapi kalau kita layan siapa nak bergambar, kena seorang-seorang, tiba-tiba dia orang sendiri kita didik macam peminat kan. Jadi susah. Tapi kita relax bang. Air bang minum apa ni lah. Lama-lama jadi kawan. Tapi pernah rasa macam penat tak? Penat tak macam melayan? Pada saya kalau setiap apa yang berlaku, saya cerita mungkin bunyi lain sikit. Setiap apa yang berlaku, kalau kata benda yang mungkin sebelum saya mengeluh, saya kena fikir dulu apa yang baik. Saya suka fikir macam tu. Apa faham maksud saya? Okay. Kalau kata jadi benda ni kan, jadi benda ni kadang-kadang sebelum saya penat tu saya fikir, saya ni dah lah tak belajar tinggi tapi Allah bagi rezeki begini. Tetapi bila Allah diduga begini, pada saya bersyukur je lah. Saya tak perlu rasa penat lah, saya perlu rasa macam it's okay, this is price you have to pay. Faham maksud saya? Faham. So sampai tu masa saya pun relax. Saya tak ada rasa penat, tak ada rasa. Saya layan je benda ni sebab kerana saya layan benda ni, saya dapat peminat yang ramai. Dan saya dapat peminat yang ramai, saya dapat job yang banyak. Saya dapat rezeki yang okey. Sebab saya tak belajar tinggi bang. Sama lah. Saya pun tak belajar tinggi tapi Allah bagi kita rezeki macam gini. Pada saya, kalau kata dugaan datang sikit-sikit tu, syukur je lah. Jangan mengeluh lah. Saya takut kalau kita mengeluh, Allah tarik. Kita mengeluh, Allah tarik. Kita tahu kan? Tapi macam mana nak elak rasa macam, yelah, macam sebelum ni orang tak kenal kita.
Lepas tu tiba-tiba dia angkat macam orang gila dekat kita lah contoh kan. Macam mana nak hilangkan rasa macam angga-angga tu kan. Dia Riak ke apa? Riak lah. Pada saya kadang-kadang benda tu macam tak boleh kontrol kan. Macam mana kontrol benda tu? Kalau tanya saya bang kan, saya bukan kata baik sangat tapi saya selalu tengok kisah Rasulullah bang. Rasulullah lagi hebat peminat dia bang. Okay. Rasulullah lagi hebat bang. Lagi hebat peminat dia tu kalau nak bandingkan kita ni ayam lah. Abang tengok dia daripada kalau kita ikut penulis Inggeris pun pernah menulis orang yang paling banyak peminat ialah Rasulullah. Orang yang paling banyak pengikut ialah Rasulullah. Dia tak ada pun sampai hari ni ajaran dia kita pakai bang. Dia tak ada pun kita percaya dengan ajaran dia. So dia lagi ramai peminat nak bandingkan kita lah. So kenapa kita perlu rasa angga ke, rasa riak ke? Kita ni kecil je bang. Okay tu. Betul. Dia contoh paling baik dalam dunia memang dia lah kan. Saya rasa dia lah. Saya tak rasa betul lah tu. Orang lain ada contoh kan. Betul. So kita jangan ada rasa riak, jangan rasa sombong. Tapi kadang-kadang diduga juga. Kadang-kadang orang datang, "Oi, hidung besar. Oi, itu ini kan." Kadang-kadang saya, Allahuakbar. Tapi istighfar. Lari cepat-cepat. Marah juga kan kalau orang cakap hidung besar apa semua Marah? Rasa juga bang, rasa tak dihormati lah. Faham tak? Ada juga. Kita kan manusia bang kan. Tapi kadang-kadang kita dengan mak, abang bayang tak abang keluar dengan mak abang tiba-tiba orang sama, "Oi, Mawi. Oi ni kan." Ada biasa. Kan? Tapi kadang-kadang kalau dalam awak punya lawak kan. Awak main-mainkan juga pasal hidung awak tu. Saya tak main, orang sebelah main. Kadang-kadang saya senyum je, layan je bang. Tapi kalau kata level-level kita dah di plan dalam skrip atau saya dengan Johan, kita dah rasa okay, it's okay. Ini kita punya konten. Itu lain. Tapi kalau kata budak yang muda pada kita, yang contoh kita tengah dating lah katakan bang. Okay. Faham tak kita tengah dating ataupun kita tengah keluar dengan mak kita ke. Orang tepuk-tepuk bau tengah makan, cakap, ambil gambar semua benda kan. Kan itu manage. Tak salah pun kalau dia tegur baik-baik, betul tak bang? Betul. Kalau abang ada peminat, abang rasa abang buat macam abang meminati seorang artis, abang rasa abang tegur macam tu tak? Abang rasa abang tegur macam tu tak bang? Tak over lah kot. Kan? Kita cakap, "Bang, boleh tak ambil gambar bang? Sekeping bang, saya minat abang lama." Mungkin kita cakap macam itu, betul tak? Betul. Sebab saya datang dulu daripada orang biasa. Saya minat senario, Chef Wapek. Saya minat abang kan. Ni serius lah, tak tipu ni hari Jumaat ni bang. So, macam mana saya tegur abang dulu? Saya tak ada gurau-gurau orang, saya tegur baik-baik semua benda. Even senario walaupun dia komedian, saya tak layan komedian macam mana orang layan komedian. So saya mengangkat sebab pada saya first yang paling utama ialah kita punya rezeki ataupun anugerah yang paling besar ialah talent bang. Talent abang masuk universiti, abang pergi belajar mana takkan dapat bang talent. Sebab talent ni adalah satu bakat. Itu anugerah Allah. Yang dia bagi betul-betul kat kita, dia bagi ni. Kalau kita tak ada talent, kita pergi asah macam mana. Tapi kalau Allah tak bagi vibe ataupun tak bagi aura pun kita tak dapat apa pun. Tapi kalau talent dengan rezeki dapat digabungkan dengan aura sekali, lepas tu macam mana kita nak create hati peminat. Peminat ni kita tak boleh nak paksa bang. Kau kena minat aku tau. Kau kena minat aku tau. Tak boleh. Jadi bila kita dah duduk tempat ni, saya rasa tak salah pun kita hargai. Tak salah pun kita tak sombong. Tak salah pun kita layan. Tak salah pun kalau kita diduga, istighfar je. Relax. Itu pendapat saya lah kan. Yelah. Tapi nak dapat benda tu bukan senang tau. Betul. Nak dapat tu benda tu bukan senang. Tapi kalau dia nak tarik pun tak susah. Pun anytime juga sebenarnya kan. Tak susah kalau nak tarik. Betul. Nak tarik anytime juga. Tapi saya duduk dalam industri ni macam-macam saya belajar. Saya tengok orang mula-mula sebelum naik, duduk abang-abang dengan kita. Bila dah naik, terus aku kau. Saya pun okey je. Lama dah jadi kek sikit. Lepas tu lama-lama Tuhan tarik. Saya bersyukur. Jangan risau. Saya kau boleh nak siap ubah benda yang tidak baik. Tengok cermin apa yang aku tak kena. Kenapa Allah bagi aku begini, kenapa Allah bagi dia begitu. Mungkin ada benda yang tak kena lah. Itu pada saya lah. Ni ada orang tanya bang, apa pandangan Zizan dengan keadaan Ustaz Abid Lu? Ada orang tanya bang.
Ini soalan yang baik ni. Abang nak komen tak pasal Ustaz Abid Liu ni? Ustaz Abid Liu ni kenapa? Kenapa orang... Okey, dia buat amal jariah, dia post dekat dia punya media sosial. Dan ramai yang kecam dia lah, kata dia riak, menunjuk itu ini. Ada few benda lah, wallahualam lah selebihnya. Tapi dia dikecam dan sekarang ni dia tengah minta maaf. Dia kata dia silap, dia lemah. Kita tengok abang punya pandangan macam mana? Kita ni tak boleh menilai orang sebenarnya. Kan siapa kita nak menghukum orang tu riak ke nak menunjuk ke apa. Kan kalau kita tengok style Ustaz Abid Liu, dia memang buat, kalau dia tunjuk dengan perbuatan tau. Betul. Dia punya betul. Dia berdakwah dengan perbuatan lah. Betul. Kan. So sebenarnya kita yang tengok ni sebenarnya diuji juga. Diuji juga. Kenapa kita hati kita ni bila kita tengok dia buat baik, hati kita cakap apa? Hati kita cakap, Alan, tunjuk baik tu. Nampak tak? Itu problem tu. Itu problem dekat dalam tu. Betul. Dekat dalam tu. Dia ada suara kat dalam diri kita ni ada suara baik, suara jahat. So kalau kita tengok orang tu berjaya, contoh tengok Zizan berjaya, hati kita cakap apa? Hati kita cakap apa? Kalau cakap, alhamdulillah. Okey, itu bertanda baik lah. Betul. Tapi kalau hati kita cakap, alah dia ni dapat lebih-lebih pula. Tuhan macam tak adil pula dengan aku. Itu tanda tak baik. Jadi apa yang berlaku pada Ustaz Abid Liu ni, macam kita, sepatutnya kita kena support lah. Betul. Pasal itu benda baik kan? Kalau Ustaz Abid Liu tak buat, kita boleh buat ke? Betul. Simple je lah bro. Kan? Pada saya, ada orang kata kesian Ustaz Abid Liu. Ni pendapat saya, kesian Ustaz. Saya langsung tak kesian dia bang. Bila orang duk kutuk-kutuk dia, saya langsung tak kesian kat dia. Sebab dia dah buat benda baik. Kenapa kita nak kesian kat dia? Dia dah buat satu amalan yang cukup baik. Yang saya kesian, macam abang cakap, hati orang ni. Kesiannya, kau dah tak buat apa. Kau kutuk lagi orang tengah buat benda baik. Betul. Saya kesian orang yang tengah kutuk ni. Kan? Tapi kalau Ustaz Abid Liu kata buat benda tak betul, kau pergi berbetulkan lah. Kau pergi beli barang, kau pergi hantar dekat orang susah. Yes. Kau tak payah buat apa yang kau rasa tak kena yang dia buat. Contoh dia post IG. Tapi pada saya, dia post IG untuk membangkitkan lagi semangat orang dan untuk mengklarifikan orang yang bagi duit kat dia dan dia hantar dekat siapa-siapa yang sepatutnya dia bagi. Itu ada bukti. So orang yang bagi pun rasa macam, itu hasil duit aku, Ustaz dah sampaikan. Yes. Betul. Cuma basuh minda otak tu. Dia iklan tak iklan ni bukan kita tak tahu. Betul? Kita tak tahu. Yang terima Allah kan benda ni kan. Tapi kita tengok Ustaz Abid Liu makin okey, makin tenang, insya-Allah. Apa yang dia buat tu saya rasa ialah dia orang belajar agama kot. Takkan dia nak menunjuk-nunjuk kan. Takkan dia nak buat main-main. Saya rasa dia dah membuka satu perasaan supaya kita pun perlu buat benda ni lah. Yalah. Kita pun sedar macam ada lagi orang susah. Kan? Now kita pun rasa kesian. Dan apa yang dia buat, dia post itu, Ustaz Abid Liu dia post yang akak yang naik kursi roda tu. Yes. Bang, menangis saya bang. Bang, saya menangis sumpah. Saya ada DM Ustaz Abid Liu tapi dia tak reply lagi. Saya pun tak tahu macam mana nak berhubung dengan dia. Nantilah kalau ada rezeki, ada Allah izinkan, nanti mungkin berhubunglah kita. Dan lagi satu Zan, kalau Abid Liu tak buat macam itu, kita pun tak tahu wujud orang-orang yang susah macam ni tau. Betul. Yang duduk bawah jambatan kan. Yang tidur dalam rumah yang penuh dengan sampah sarap, kita tak tahu. So, bila kita tengok tu, ada punya orang susah macam ni kan. Orang macam itu bang, tak sampai bulan puasa dia orang dah berpuasa bang. Abang tak sedih bang? Tu lagi Abid Liu dah sampaikan makanan kat dia orang, lagi kita nak kutuk ke? Betul lah dia. Kan? Kalau tak ada orang macam Abid Liu yang tak sampai makanan kat situ, janganlah kutuk. Kita nak turun kutuk-kutuk macam tak lah bang. Betul. Kan? So janganlah. Tolonglah support doa cukup. Doa cukup. Kalau kita tak dapat kirim duit pun, kirim doa pun cukup. Betul. Dia satu lagi Zan, dia manusia ni dia ada watak masing-masing tau kat dunia.
And Abid Liu dengan watak dia lah. Dia bawa lah dia punya karakter, dia punya jalan cerita dia, cara dia menyampaikan benda-benda baik dengan cara Abid Liu. Betul. Kan kalau kita tengok macam Zizan, dengan cara Zizan lah. Alhamdulillah. Cara melawak, cara apa semua. Tapi dalam cara melawak tu ada benda yang awak bagi. InsyaAllah. Ada benda yang awak share kan. Macam itu lah. Sama dengan macam penyanyi juga. So ada penyanyi, mungkin dia menyampaikan melalui lagu. Betul. Kan dia macam itu. Betul. Masing-masing punya peranan lah. Masing-masing punya peranan. Yelah. Niat kita lah macam Rhoma Irama bang kan. Betul. Rhoma Irama banyak lagu-lagu dia buat kita insaf tu. Mula-mula dengan melodi macam layan. Bila dengar lirik, oh my god. Yes. Kisah jangan judi kan. Salah seorang lah. Gila judi kan. Betul. Soalnya ramai je. Rhoma Irama minat ke? Layan jugalah. Layan. Baik je. Layan juga. Soalnya ramai je. Bukan Rhoma Irama je ramai. M. Nasir. M. Nasir. Antara mungkin tinggal orang faham tak faham je lah dengan lirik lagu dia. Ramli Sarip, Jamal Abdillah. Yes. Siapa lagi? Ramai. Lepas tu yang lain Robani Raihan tu semua memang confirm dah tu. So lagu-lagu abang pun banyak saya perasan. Okey lah. Yelah, mesti abang ada niatnya. Mesti abang ada niat nak hantar benda baiknya. Takkan nak buat kosong-kosong bang kan. Yelah, kita buat je. Kita buat je lah kan. Kita buat dan kita taklah harapkan apa-apa. Betul. Kita tak adalah harap manusia nak puji kita ke, suka kita ke, kita buat je kan. Yalah, betul. Kan? Betul. Sebab kadang-kadang takut kita buat tu kadang-kadang kita nak ikhlas, tapi bila kita rasa macam orang tak puji pun lagu aku, habis ikhlas kita. Habis. Betul. Kan? Itulah kalau nak cerita bab ikhlas lah kan. Yalah. Tapi ikhlas buat banyak je lah. Bang. Ikhlas banyak. Ada ikhlas, ada C-class, ada itu Mercedes. Ya. Aduh. Tapi best nak borak dengan abang macam ni. Ada buat lagu kan? Saya bulan Ramadan ni hari tu ada offer tapi saya tolak. Saya start PKP hari tu. Izan, kita buat lah satu nak. Asal tak boleh bang? Macam gini, macam part Zizan punya rap, Zizan buat lah. Part saya, part chorus saya buat. Lepas tu kita gabung. Asal tak boleh bang? Simple je. Boleh lah, Maya. Okey, nak buat lagu pasal apa? Nak buat lagu pasal apa? Kita nak buat cerita pasal frontliners pun boleh. Kita nak buat cerita kemenangan Islam pun boleh. Kita nak buat cerita syukur pun boleh. Which is kalau kita buat syukur, saya merujuk pada kisah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf pernah ada kes pasal rogo punya tu kan. So dia dimasukkan di dalam penjara. Abang ingat tak kisah tu? So dia duduk dalam penjara tu, dia bersyukur. Sebab kerana Allah yang pilih dia duduk dalam tu. Maknanya dia bersyukur kalau Allah letak dia di mana pun, dia kata dia bersyukur. Janji Allah bahagia dengan apa yang Allah bagi tu. So apa yang saya cuba sampaikan, walaupun kita duduk begini, Malaysia raya tak ada pun, Malaysia puasa macam gini pun, Malaysia tak boleh nak beli baju raya atau apa pun, kita kena bersyukur. Sebab ini adalah permintaan Allah dan ini izin Allah. Itu je. Yes. Faham. Maksudnya nak ceritakan kita ni kena redha lah dalam apa jadi lah. Kan? Betul? Kalau izin Allah, kita syukur. Maknanya kalau kata musibah pun itu rezeki juga. Yes. Okey, dengan apa yang Tuhan dah jadikan apa semua, kita kena syukur. Kita kena terima lah. Okey. Kena terima. Okey, dah ada dah. Apa lagu? Lagu kita cari sekejap lah benda ni bang. Kalau nak buat sekejap lah. Abang dengan management mana sekarang? Meeting kat sini. Spontan. Nak rap ke apa? Nak buat sekarang ke? Buat sekarang? Biar betul bang. Boleh, melodi buat sekarang lah. Okey, abang try buat melodi tu. Okey, melodi Okey. Ini saya punya melodi lah. Awak punya rap saya tak pandai. Rap saya tak pandai. Kita cubalah bang. Okey. Okey. Dahsyat buat lagu terus Jap. Tak lambai. Saya macam buat kan ni. Tak, kita kena jual melodi kat orang dulu. Jadi kalau orang kata melodi ni okey lah, nanti kita susun muzik. Bagi. Okey.
Ha, da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Bang. Aha. Itu lagu bersyukur tu lagu raya bang. Macam melodi raya je. Ah, Ah, okey nak tu. kahwin je bunyi dia. Terus melekat melodi. Datang. Melekat Melekat. Ingat melodi tadi. Ingat. Ah. Datang bang. Sangat. Ah. Cik Ah. main je. Bawah sikit. Maksudnya rendah lagi? Rendah sikit. Rendah sikit tadi A minor. Da. Kan? Oh, ingat melodi melekat Okey. Da 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 da. Da 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 da. Tapi macam mana nak rap? Oh, laju. Okey. Tak, lepas tu baru masuk rap. Masuk chorus dulu. Ni verse dia panggil verse. Dia 3 chord ni je. Dia A, F, G, A balik. Okey. Oh. Dahsyat tu. Okey, masuk rap. Wah. Dewa. Senang je bang. Cepat je bang. Okey, masuk rap. Laju bang. Laju. Payah bang rap ni. Ya. Macam mana nak rap? Macam mana nak rap lagu tu? Susah bang. Susah. Ya. Kena rap macam gitu lah. Dia kena rap bunyi macam gitu lah. Style ke? Style juga bang. Tapi jenuh lah kalau AJL final. Kalau kena bulan puasa, kena minum air dah bang. Oh, dah AJL dah AJL lah. Final dah ni. Oi, jauh tu. Jauh. Baik. Kita boleh simpan benda ni. Tapi macam lagu kisah nak kahwin tak dapat pun okey juga. Nak kahwin tak dapat. Tak dapat. Rancang kahwin tahun ni. Datang pula si COVID-19. Baik.
Kan? Rancangan nak beli. Kau lagu Aduh. komedi lah, lagu komedi joget lah. Pun boleh juga tu. Macam gitu. Hari ni makan apa bang? Buka puasa bang? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi, tak ada plan lagi. Tak ada plan lagi ya. Tak tahu Tadi lah apa. sahur. Abang sahur tak pagi tadi? Ada. Makan Sahur nasi lah. kan? Makan nasi Saya lah. sahur hari pagi tadi. First day saya sahur. Best gila. Lepas sahur tidur balik lah bang kan? Biasa lah. Lepas sahur tidur balik lah. Tidur sekejap lah. Kena tidur. Okay kau eh. Okay. Macam itu lah. Abang dengan Dali dia kontak ke? Ada. Habis Dali kat Singapura sekarang. Itulah dia. Itu mak dia meninggal. Abang sedih bang kan? Yalah. Sama lah. Kalau buat lagu dengan Dali pun macam itu juga. On the spot? Macam ni jugalah. Kira kalau duduk-duduk tu kira kalau dapat spontan lah kan. Biasanya dia akan minta melodi lah. Buat melodi ni melodi okey. Nanti WhatsApp kat dia melodi. Nanti dia masukkan dia punya rap dia. Gabung lah. Macam itu je. Tapi dia memang macam itu. Dia senang. Saya pernah lah dulu lepak dengan dia. Borak-borak semua benda. Duduk kat studio pasang lagu terus dia rap. Saya pun rap semua benda. Macam gila betul mamak ni. Tapi dia power lah. Dia otak lah bang. Tak lawan lah. So kalau abang buat lagu dengan production mana? Dengan management sendiri ke apa? Sendiri je. Sekarang tak ada ni. Sendiri. Sekarang tak ada management. Semua abang sendiri lah. Studio semua benda? Sendiri. Studio semua? Studio kita sewa je. Arrangement music? Semua kawan-kawan kita semua. Maknanya buat sendiri semua lah. Tinggal buat sendiri. Yes. Saya juga macam itu kan. Siapkan melodi apa semua dengan lirik. Lepas tu pergi studio. Kita susun lah sama-sama. Macam saya tak nak bening. Saya pergi dekat Alif ke, kat Joe ke, buat kasih muzik kan. Kasih beat semua dekat Malik semua benda. Lain beat. Lepas tu baru lah pergi rekod. Macam gitu ke. Ya. Saya lagi nak berlakon, lagi nak tu. Ada few benda kan. So kadang-kadang tak sempat nak fikir bang. So bagi lagu dengar dah sesuai terus ligan. Tapi buat macam ni lagi fun sebenarnya. Dan kita lagi puas kan. Kita buat daripada awal kan. Betul. Sebab kalau ada melodi sendiri tu lagi best lah. Tapi lain lah kalau kita memang tak ada melodi apa semua, kita harapkan komposer bagi kita lagu, tu lain lah kan. Tapi kalau kita buat semua, lain. Memang. Melodi kita, lirik kita, nak susun muzik pun kita, kehendak kita. Kan, mana kita pula nyanyi apa semua kan. So lain, pergi dia lain lah. Betul. Kan. So lepas tu kalau jadi macam mana lagu abang tu? Orang jauh. Orang Arab. Orang Arab balik Arab kan. Itu abang buat sendiri ke? Itu actually kisah apa bang? Mana lagu tu Sahabat Dalam Tubuh tu, tajuk dia. Dia cerita pasal dalam diri kita ni ada sahabat kita yang kita selalu lupa. Siapa tu? Siapa tu? Diri kita yang akan balik besok. Korim lah? Ada orang kata Korin tu jin yang kembar kita tu. Tak. Diri kita yang akan balik besok. Ruh? Orang kata roh lah. Habis kenapa orang Arab? Itu lirik tu ikut pantun. Orang Arab balik Arab berjubah labur tu, itu pembayang pantun. Teman jauh jangan harap, carilah sahabat dalam tubuh. Itu dia punya jawapan pada pantun tu lah. So tak payah fikir jauh-jauh. Benda duduk dengan kita dah. Yes, carilah sahabat di dalam diri itu. Sebab sahabat kita dulu dia dah janji dengan Tuhan. Dia kata, ya Allah, besok kalau aku dah masuk dalam jasad, kemudian besok aku akan balik dalam keadaan bersih macam mana kau ciptakan aku. Kan. So tapi kebanyakan sahabat kita ni dia dah masuk dalam jasad, dia dah lupa. Habis. Dia dah tengok kemewahan dunia, kecantikan dunia ni semua, dia lupa. Kan. Lepas tu bila dia nak balik, dia dalam keadaan tak bersedia, itu yang menggelupur tu. Itu yang orang kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang, dia balik dengan tenang lah.
Yes, sebab dia dah berjanji dengan Tuhan dia yang menciptakan dia akan balik dalam keadaan suci macam mana Tuhan diciptakan pada awalnya. Macam itu Ini Mawi. Dia dah cakap dalam lagu. Kalau orang tak rukai lagu ni tak tahu bang. Betul kan? Orang mendengar tapi nak berhibur je. Tapi ramai orang kata Korin. Tengok pada pemahaman masing-masing lah. Yelah, betul. Tapi kalau tuan lagu dah cakap macam gitu, maknanya bukan Korin lah. Bukan Korin lah, bukan Korin. Kalau tuan lagu dah cakap itu betul lah tu. Betul. Tapi tu yang dekat dunia ni nak kena cari tu. Sahabat dalam diri kita tu, kita kena kenal dulu lah sekarang ni. Yes. Bila dah kenal dia, dah kenal dia, baru sedap kan layan dia kan. Baru sedap tengok dunia ni. Wah. Oh, ini semua ujian. Duit ni tak ada apa punya. Oh, kereta ni sebenarnya tak ada apalah. Ni Tuhan bagi pinjam sekejap. Ada kan jadi macam tu lah. Betul. Saya setuju bang. Tak ada lain pula. Okay. Baik lah. Bila abang buka mulut itu lain macam ada. Ini saya dengar ni lain macam lah. Ini yang saya nak dengar ni. Bang. Saya kena pergi hantar makanan dulu. Dia dah 3.15. Ibu saya masak. Saya kena hantar makanan few tempat dulu. Nanti abang DM nombor telefon kita roger bang. Okay. Boleh bang Okay, bang, thank you very much untuk live. Thank you invite. Okay bro. Alright. Assalamualaikum bang.